Masih lagi ingin berbicara berkenaan dengan kanser payudara. Ini produser saya namakan segmen bedah topik sebab kita akan pergi lebih dalam berkenaan dengan topik pada minggu-minggu tersebut. Tapi minggu ini kita akan berbicara berkenaan dengan kanser payudara. Adakah anda berisiko untuk mendapat kanser payudara? Ini persoalan yang ditimbulkan. Kita nak tahu apakah simptom-simptom dan juga faktor penyebab seseorang itu dijangkiti payudara. Dr. Hadi Abdul Jalil masih lagi bersama dengan kita. Doktor, mungkin nak mulakan untuk berkongsi kepada penonton berkenaan dengan faktor risiko kanser payudara ini. Baik, kalau kita tanya, biasa orang akan tanya kita, apakah punca kanser payudara kan? So, secara amnya sebenarnya tiada spesifik punca. Saya katakan tentang semua kanser. Even banyak kajian yang telah dibuat pun tidak ada satu pun menyebabkan satu punca yang penyebab kanser kanser. Secara khususnya kanser payudara. So, kalau kita nak ikut, biasanya dia katakan sebagai multifactorial, which is pelbagai faktor. So, faktor kita boleh bagikan kepada dua, which is satu genetik, satu bukan genetik lah. So, apa itu faktor genetik? Biasa faktor genetik lebih kurang 15 hingga 20% saja yang menyerang kanser payudara. Which is sejarah keluarga ataupun orang itu menghidap satu genetic mutation. Contohnya yang inilah BRCA1 atau BRCA2. So, macam mana kita nak tahu kita ada genetik ni? Kita tak boleh afford untuk test everyone untuk kata ada BRCA1, BRCA2. So biasanya strong family history, which is sejarah keluarga yang kuat mempunyai kanser payudara, rahim, ovari dan usus. Kalau ada mak bapak dia ataupun adik-beradik sendiri yang ada, biasanya kita akan suruh mereka untuk buat pemeriksaan genetic testing untuk mengesahkan bahawa mereka ada BRCA1, BRCA2. So kalau kita tengok dalam faktor risiko dalam genetik ini, kita akan tengok salah satu. This one is a very public figure. Dia daripada US, dia pun aktor. So semua orang pun kenal. Ini doktor punya idola. So kalau kita tahu, kita pun semua orang tahu lah. Angelina Jolie lah. So Angelina Jolie telah diagnose dengan BRCA1. So dia buatkan statement keluaran untuk buat dia buat kedua-dua, which is mastectomy, buang kedua-dua belah payudara dia untuk mengurangkan risiko untuk mendapat kanser payudara. Ini satu fakta yang cukup menarik sekali sebab saya juga ada baca 80% pesakit kanser ini bukan disebabkan oleh genetik. Betul lah fakta ini, maknanya 15 hingga 20% saja yang ni. Tapi doktor, kalau kita tengok kalau ada sejarah keluarga yang terkena kanser payudara, ada kecenderungan generasi seterusnya untuk terkena juga. Ya, tapi benar. Ada tak yang tak pernah kena sejarah keluarga, dia ada? Ada. Kita nak tahu punca-punca je. So, ding. So bila kita tengok tadi, itulah bahagian yang genetik. So bila you ada genetik, you ada sangat tinggi risiko untuk mendapat kanser payudara. Tetapi secara majoritinya kanser payudara ni dia bukan disebabkan oleh genetik, which is non-genetic. We call it as sporadic, yang tak semena-mena dia boleh dapat. Tetapi ada risiko-risiko yang menyebabkan bukan genetik ni, which is menjadi perempuan sendiri, itu pun salah satu risiko sebenarnya. Kalau untuk mendapat kanser payudara. Bila kita perempuan bukan pilihan, tak apalah, menerima je. Nombor dua, umur melebihi 40 tahun. Ini kalau ikutkan umur melebihi 40 tahun ni, adakah paling tinggi dalam keseluruhan jumlah pesakit kanser? Ya, benar. Kalau kita tengok statistik kita macam tadi, umur lebih 40 tahun memang statistik kita menunjukkan peningkatan pengesanan kanser payudara, dan dia ada peak pada umur 50 hingga 55 tahun. 50 hingga 60 tahun. Kenapa ya, doktor? Mungkin pada itu ketika usia sudah meningkat, sel-sel kita sudah sudah pun uzur, so menyebabkan mereka sel tu divide dah tak berapa betul. Kadang-kadang boleh menyebabkan kanser payudara. Okay, next. So yang lain ini adalah salah satu risiko juga, pernah mengalami kanser payudara. So orang yang pernah mengalami kanser payudara, mereka akan ada susceptibility untuk get the next kanser payudara. Apa yang boleh menyebabkan seseorang itu terkena sekali lagi kanser payudara, doktor? Yang sama juga macam soalan tadi. Puncanya kenapa? Semua orang pun tak tahu kenapa benda ni. Tetapi memang once kalau seorang itu ada kanser payudara, kadang-kadang orang cakap the seed is already there. So kadang-kadang tidak boleh clear bersih. Kadang-kadang masih ada di dalam sel, even a single cell dia still divide. Dia akan still
membahagi untuk menjadi sel yang lebih besar. Ini nanti sangat berkait rapat dengan soalan berkenaan dengan rawatan kanser payudara. Kita boleh tanyakan, adakah rawatan itu mampu untuk menghilangkan kesemua sel-sel kanser sampailah ke benih-benihnya macam. Kita tunggu nanti. Kita nak teruskan dengan faktor risiko obesity. Malaysia negara obesity. Betul. So kita tengok obesity merupakan salah satu faktor, especially usia yang sudah meningkat dan mereka mendapat obesity. Bila obesity ini adalah salah satu risiko juga untuk mendapatkan kanser payudara. Contoh faktor lain ialah merokok dan alkohol, dan ini adalah salah satu risiko yang menyebabkan exposure to the estrogen. Maksudnya dalam badan kita terlalu expose dengan estrogen yang terlalu lama. Contohnya kalau datang head pada kurang daripada 12 tahun ataupun lambat menopause. Adakah ini sesuatu yang normal? Memang siapa yang datang head awal kurang daripada 12 tahun, that means dia berisiko sebenarnya. Berisiko tapi tak semua tak yang semuanya sebenarnya. So kita letak cut off point of 12 years old. Kalau kurang daripada 12 tahun, exposure dengan estrogen terhadap badan seseorang itu lebih lama. So mereka ada risiko lebih tinggi berbanding dengan lebih daripada 12 tahun. Sama juga dengan lambat menopause. Kalau lambat menopause more than 50, lebih daripada 55 tahun, there is something wrong. Yes, dia adalah menyebabkan, dia ada juga susceptibility untuk get kanser lah, kanser payudara. Jadi jangan gembira sangat kalau lambat menopause. Ada setengah wanita ada macam lambat menopause. Ni dia kena sedang-sedang, jangan terlebih, jangan terkurang. Betul. Okey, apa-apa pun jumpa dengan Dr. Hadi. HRT ni apa, doktor? Okey, HRT ialah hormone replacement therapy. So setiap wanita dia menggunakan menggunakan estrogen sebagai dia punya power of drive of diam. Kalau melepas menopause tu biasanya wanita dia lebih kurang berdaya aktif compared to dia punya sebelum menopause. So tapi kadang-kadang wanita yang berkejaya, dia orang nak dia orang aktif masa dulu, kadang-kadang dia orang ambil injections of hormone estrogen. So inilah hormone estrogen, dia still exposed to the estrogen tu, menyebabkan dia ada risiko untuk terdapat kanser. Ini salah satu rawatan sebenarnya. Kalau saya baca juga sebelum ini, doktor, HRT ini salah satu rawatan yang digunakan oleh kanser payudara, tapi ada juga risiko. Nanti kita akan perincikan lebih banyak berkenaan dengan HRT ini dalam suku ketiga nanti. Tiada anak atau mengandung anak pertama pada usia lebih daripada 30 tahun juga menyebabkan kanser payudara. Ya. Bagaimana ia boleh berlaku? Baik, kalau tiada anak tu maksudnya, bila seseorang itu mengandung, dalam kandungan usia 9 bulan tu, estrogen akan suppress, akan sangat rendah dalam badan. So progesteronnya akan naik. So apabila seorang itu tidak mengandung ataupun kurang mempunyai anak, so dia expose lagi banyak kepada estrogen berbanding dengan orang yang banyak anak, 12, 13 orang anak macam tu. So risiko dia berbanding dengan relatif risiko dia. Dan kena ada anak banyak-banyak. Tak ada yang kurang. Okey, yang terakhir sekali, kurang bersenam. Ya, ini pun menyebabkan satu punca lah ataupun faktor risiko untuk mendapatkan kanser payudara. I think kurang bersenam ni memang saya cakapkan dah jadi Malaysian punya culture lah, kurang bersenam. Saya rasa orang Malaysia ni memang tak berapa minat bersenam. Itulah sebab macam saya kongsikan, kalau anda yang baru menonton Bicara DR, pada awal tadi saya telah nyatakan bahawa ada seorang pesakit kanser ni, dia menjalani rawatan kesihatan kerap dan juga pemakanan yang seimbang, tapi sebab tak bersenam dia cenderung dia mengalami, bukan cenderung dah mengalami kanser payudara dah. Memang sangat besar peranannya bersenam ini. Oh ya, benar. Tapi bukan kata kita tak boleh kena makan sihat atau tidak makan tak sihat. Pemakanan sihat itu penting, tetapi kita kena seimbang dengan bersenam juga. Tetapi all the risiko ataupun ini adalah risiko. Kadang-kadang ada juga orang yang bersenam juga, orang yang makan yang bagus, tapi dia tetap kena juga kanser. Itu memang biasa kadang-kadang. Tetapi apa yang benda ni semua dia mengurangkan ataupun meninggikan risiko terhadap. Baik, kita nak teruskan pula dengan tanda-tanda dan juga gejala pesakit kanser payudara. Tadi kita dah berikan sedikit penjelasan. Doktor, mungkin ini yang lebih terperinci yang boleh doktor berikan suluhan kepada para penonton. Ketulan yang tidak sakit di payudara atau ketiak tadi sama dengan yang dah kita terangkan tadi. Baik, ini semua biasanya adalah
tanda-tanda dan gejala peringkat awal yang Stage biasanya kebanyakan ada yang stage 1, ada yang stage 2, tak tentu jugalah. Contoh kalau ketulan yang tidak sakit, lebih kurang 60-70% pesakit akan datang dengan ketulan, dan biasanya ketulan tu besar ke kecil ke biasanya tidak sakit. Ruam yang berterusan, which is kadang-kadang sekeliling puting, dan ada juga pendarahan atau lilihan yang luar biasa dari puting, perubahan pada kulit bengkak atau menebal atau berlubang, permukaan kulit yang kedut, puting tarik ke dalam. Ini adalah tanda dan gejala sebenarnya. Okey, baik, kita nak berikan gambaran kepada anda bagaimana agaknya keadaan payudara anda yang telah dijangkiti oleh sel-sel kanser. Ini stage berapa, doktor? Okey, kita tak boleh mengatakan stage melalui tengok satu benda saja. Kalau nak kata stage, kita kena tengok selepas operation ataupun sebelum operation, kita kena buat pemeriksaan secara terperinci, baru kita kata So ini kita stage tak boleh berapa. cakap nampak Ini- ni dia dah teruk dah ni, tak boleh. Kalau kita tengok ini, kita boleh kata inilah T stage je, sebab stage ni ada macam-macam. Ada yang kelenjar, ada yang pada keadaan permukaan pada payudara itu sendiri. So kalau kita tengok kat sini, kadang-kadang kita boleh lihat pada payudara dimpling, maksudnya dia macam lekuk. macam lekuk. Ya, betul. Macam lekuk pada payudara. Ini juga adalah salah satu gejala atau tanda atau ketulan yang tidak sakit kita lihat kat sini kan. Kalau kita tengok Doktor, cuma ada juga persoalan, adakah bila kita rasa aja ada benjolan ataupun ketulan, that means sah kita ada kanser? Sebenarnya tidak. Tak semestinya benjolan atau ketulan itu disahkan kanser. Ada pada usia yang muda, kalau ada benjolan, tak semestinya benda itu kanser. Apa yang memungkinkan benjolan itu ada selain daripada kanser? Kadang-kadang itu ialah jenis-jenis ketulan yang biasa disebabkan boleh, hormon. Boleh. Contohnya fibroadenoma atau fibroadenosis. Benda ni biasa pada usia-usia yang muda. Tetapi kita tidak boleh confirm 100% bahawa ini kanser ke atau bukan kanser. Tak boleh kita cakap, doktor cakap kata ini kadang-kadang bukan kanser dan kita biarkan. Tidak. Apapun, kita kena jumpa doktor untuk pengesahan. Ya, baik, betul. ini doktor. So ini adalah salah satu gambaran kita boleh lihat pendarahan atau lilihan yang luar biasa keluar dari puting. Biasa kita tahu kalau benda tu puting keluar susu, betul kan? Tetapi kalau pendarahan atau keluar sesuatu yang tidak normal ataupun darah, biasanya dia cenderung kepada kanser. Yang ini perubahan pada kulit, bengkak dan menebal. Kadang-kadang tak pasal-pasal kita kulit payudara itu bengkak ataupun menebal pada kulit satu-satu tempat pada kulit. Ini juga salah satu faktor ataupun gejala Kanser payudara. Okey. Ada lagi? Ini. Ini kalau puting tertarik ke dalam, ini pun juga macam pusat dah. Macam pusat dia tertarik ke dalam. Tapi kadang-kadang ada juga wanita yang memang puting tertarik ke dalam. Tetapi kalau benda yang baru berlaku, benda ni tidak normal. Ataupun perubahan pada rupa bentuk payudara. Ada lagi, doktor? Ya. Okey, ini untuk lelaki pula. Mungkin ada lelaki yang bertanya bagaimana agaknya keadaan. Adakah sama dengan wanita? Gejala-gejalanya, doktor? Baik, kalau kita tengok ini pula kanser payudara lelaki kan, sebenarnya kita hari ini berbicarakan kanser payudara, tetapi kita tak terlepas sebenarnya untuk berisiko untuk dapatkan kanser payudara. Moga kita sama-sama dapat. Tapi maksud doktor adalah tidak semestinya lelaki boleh berasa bebas daripada kanser payudara, sebab lelaki juga ada kes yang terlibat kanser payudara. Ini tandanya sama juga macam yang wanita. Tandanya tetap sama. Okey, ada lagi, doktor? Ini apa? Ini yang tadi yang kita dah tunjukkan kepada anda. Kita nak berhenti rehat dulu. Doktor, kita akan mula memasuki untuk berbicara berkenaan dengan rawatan kanser payudara selepas kita berhenti rehat. Buat pertama kali di Asia dengan penganjuran edisi ke-9 dalam kejuaraan rugby Piala Dunia 2019 Jepun. Nantikan setiap aksi rempuhan dan asakan yang menguji ketahanan fizikal. 4 kumpulan dari 20 pasukan beraksi sepanjang 20 September hingga 2 November. Kejuaraan Rugby Piala Dunia 2019 Jepun hanya di RTM. Lega. Sedap.
Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Malam ini kami berbicara berkenaan dengan topik kanser payudara. Bagi anda yang sedang menonton sambil bermain telefon, anda boleh ikuti kami sebenarnya selain daripada My Freeview 123. Anda juga boleh ikuti kami menerusi Facebook Berita Nasional RTM dan juga Facebook 5 Bicara untuk anda menyaksikan kami di mana juga anda berada. Kita akan, ini dia, kalau anda dapat saksikan, itu dia wajah anak ganteng kalau orang Jawa panggil. Baik, kita akan sambung berbicara berkenaan dengan kanser payudara. Kita dah masuk fasa yang ketiga untuk bercakap berkenaan dengan rawatan kanser payudara. Tapi sebelum itu kita nak saksikan satu pakej. Saksikan. Kanser payudara dilaporkan menjadi faktor utama kematian dalam kalangan wanita. Menurut laman web Kementerian Kesihatan Malaysia, dianggarkan 27 wanita daripada setiap 10,000 penduduk menghidap penyakit itu. Nur Ezrin, 33 tahun, antara wanita yang pernah mengalami kanser ini. Selepas menyedari ada ketulan kecil di payudara, beliau segera mendapatkan rawatan dan disahkan mengidap kanser payudara peringkat kedua. Bermula detik itu, beliau tabah melawan penyakitnya. Follow semua treatment plan yang dijalankan, yang disarankan oleh pakar. Saya berulang 2 hospital waktu itu, Selayang dan juga Hospital HKL. Okey, untuk rawatan kemoterapi, saya buat rawatan di HKL dan untuk pembedahan saya buat di Hospital Selayang. Alhamdulillah semuanya berlaku dengan lancar dan pembedahan tersebut merupakan hadiah hari jadi saya yang ke-31 waktu itu. Doktor cadangkan untuk saya buat pembedahan pada betul-betul pada hari lahir saya. Jadi doktor extend 1 minggu. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dan saya teruskan rawatan buat radioterapi di HKL. Alhamdulillah tak ada apa-apa rawatan tambahan yang diperlukan, cuma saya perlu ambil hormonal terapi iaitu ubat yang dibekalkan oleh hospital selama 5 ke 10 tahun. Alhamdulillah selepas beberapa bulan saya keluar mencari kerja sebab saya tak boleh duduk rumah. Saya rasa saya boring duduk rumah, saya keluar cari kerja. Selepas 3 bulan saya sihat. Alhamdulillah sampai sekarang rawatan susulan dilakukan setiap tahun, ultrasound, mamogram dan juga MRI. Berbeza pula dengan Amnah, 51 tahun. Beliau didiagnos sebagai pesakit kanser payudara sejak berumur 30-an lagi. Walaupun bebas dari kanser payudara, namun pada tahun 2016, beliau sekali lagi disahkan menghadapi kanser payudara. Meskipun penyakit ini menyerang kembali, namun beliau positif akan ada sinar di hadapan. Saya rasakan saya sudah bebas kanser dan menjalani kehidupan seperti orang biasa. Tapi pada tahun 2016, saya disahkan mengidap kanser sekali lagi pada payudara yang sama. Dan tentulah bukan senang untuk menghadapi kanser sekali lagi. Dan ketakutan pada itu adalah untuk menjalani kemoterapi sekali lagi. Tetapi saranan doktor pada waktu itu disebabkan kanser saya pada payudara yang sama. Jadi saya disarankan untuk membuang payudara saya dan diteruskan dengan mengambil ubat hormon yang sesuai untuk keadaan saya pada waktu itu. Saya tak perlu menjalani kemo kerana saya telah buang payudara. Segala kaedah rawatan adalah atas saranan doktor dan saya memang ikut cakap doktor. Kalau dia kata buat tu, saya buat tu. Dia kata buat ni, saya buat ni. Pada saya, kita kena fikirkan yang doktor tu buat yang terbaik untuk kita. Dan bukan, kadang-kadang bukan setakat mendengar daripada pandangan orang ataupun yang kita baca di media sosial ataupun yang kita baca di akhbar-akhbar. Kadang-kadang benda-benda tu kita tak boleh ambil kepercayaan sepenuhnya. Kita perlu mendengar saranan doktor dan jalani rawatan yang doktor sarankan. Selepas kanser, saya merasakan kehidupan saya adalah lebih baik sebab saya melihat kehidupan tu dengan perspektif yang berbeza. Kehidupan perlu diteruskan seperti yang disarankan oleh support group Aku Ingin Hidup.
So kita semua mestilah teruskan kehidupan dengan apa cara sekalipun. Susah senang, kita perlu teruskan. Kumpul dengan kumpulan sokongan kanser yang banyak berada di Malaysia secara terus, maknanya berkumpul bersama-sama ataupun secara online. Banyak kumpulan sokongan yang berada di alam maya. Semoga perkongsian ini boleh dijadikan panduan kepada kita bersama. Amalkan 3 langkah mudah, lihat, rasa dan respon agar kita mampu mencegah kanser payudara dari parah. Paling penting, jangan malu-malu, rujuklah kepada yang pakar agar tidak melarat. Yang benar-benar menginspirasi ini membuktikan bahawa sekalipun anda telah disahkan menghidap kanser payudara, namun itu bukan pengakhiran kepada hayat hidup anda, kerana rawatan banyak sekarang ini boleh membantu untuk survive daripada kanser payudara. Betul ke tak, Dr. Hadi? Betul tu. Tak semestinya it's the end of our life kalau kita menghidap kanser payudara. Banyak kes survive yang berlaku dekat Malaysia. Oh, okey. Kalau kita ikut survival, dia berikut pada peringkat yang kita diagnose pada awal tu. Contoh pada pesakit itu diagnose pada peringkat awal, contohnya peringkat pertama, survival rate mereka untuk hidup 5 tahun kemudian lebih kurang 95 ataupun lebih. Almost 95-96% dengan rawatan mungkin hampir sampai 100%. So kalau peringkat kedua pula lebih kurang sama juga, 88%, 90% dengan rawatan mungkin tambah lagi few persen. Peringkat ketiga pula berbeza. Penurunan dari segi survival rate tu lebih kurang 50 hingga 60%. Dan peringkat keempat pula survival rate sangat-sangat rendah lah, which is about 15% saja yang boleh survive dalam masa 5 tahun. Ia bukan hanya dibantu oleh rawatan-rawatan kanser payudara, tapi diri seseorang itu, dia punya determination, semangat juang untuk bebas daripada kanser itu, saya rasa sebenarnya membantu banyak pesakit kanser payudara bebas daripada penyakit tersebut. Kalau ikut doktor punya experience, macam mana? Betul. Sebenarnya semangat juang itu adalah salah satu faktor yang sangat penting. So apabila seseorang itu dapat kanser payudara, biasanya mereka akan fikir this is the end of their life. Kan apabila seorang tu kata, doktor akan mengesahkan puan ada kanser payudara, everything dia akan fikir dah, bila aku akan mati, bila aku dah tak ada harapan untuk hidup, dah tak ada, nak buat macam mana juga. So I think saya rasa benda ni sebenarnya biasa untuk pesakit-pesakit, tetapi kebanyakan mereka mengungkung diri, tidak mahu keluar untuk berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan penjelasan ataupun rawatan yang sebenarnya. Sebab saya ada pesakit sendiri yang saya tengok sendiri dan datang dengan saya pada sebenarnya peringkat 4. Pesakit ini sudah terlantar kerana merembat ke bahagian tulang dan sebanyak tulang pun dah kena dah sebenarnya. Terlantar dengan saya tengok dia, saya cakap begini-begini, you ada kanser tahap 4, kita boleh buat begini, kita akan bantu dengan radioterapi, kita akan bantu dengan sejenis ubat jenis hormonal terapi. Dan pesakit itu ialah ibu tunggal, mempunyai 2 orang anak, tetapi adik-beradiknya support dia very good. So bila saya explain dekat mereka pesakit tersebut mempunyai semangat juang yang tinggi. Dia cakap, baik doktor, saya ingin buat apa yang doktor sarankan. So beberapa bulan kemudian, apabila dia punya rawatan tu sudah berakhir ataupun beberapa siri rawatan berakhir, datang kepada saya, pesakit tu boleh jalan balik. Bila kita tengok pesakit yang macam ni, kita rasa macam wah, dia dah daripada dia jumpa kita dengan tidak boleh berjalan di atas stretcher yang kursi yang meja yang boleh katil yang boleh bergerak tu kan, tak boleh berjalan, tiba-tiba lepas beberapa bulan dia datang balik jumpa kita, cakap, saya okey doktor, boleh berjalan sekarang, terima kasih. Dia cakap dengan kita. So kita pun kita cakap, doktor, kita cakap, wah aunty, you boleh jalan sekarang Tapi dia kata, so sekarang dia sangat semangat juang, dia kata kena ada, sebab tu dia boleh survive sampai sekarang ni. When we have that negative thoughts, sebenarnya itulah yang mengekang kita untuk berusaha mengubati diri kita dan keluar daripada penyakit kanser payudara itu. Jadi
kepung diri anda dengan perkara-perkara negatif supaya anda tidak down dan depressed menerima ketentuan ilahi ini. Kita nak bercakap berkenaan dengan rawatan kanser payudara ini. Sekiranya seseorang itu di stage awal, doktor, bertemu dengan pakar perubatan, apa rawatan ataupun apa yang akan dilakukan oleh doktor? Baik. Kalau kita tengok pada peringkat awal maksudnya peringkat 1, 2 dan 3, biasanya kita punya aim ialah to cure, which is untuk rawat mereka supaya sembuh. Tetapi tidak pada peringkat 4. Peringkat 4 biasa lebih kepada palliatif ataupun kita try to control dia punya disease ataupun control dia kanser payudara itu. So biasa peringkat awal ni 1, 2 dan 3 ni rawatan yang kita offer ialah rawatan pembedahan, which is surgery, diikuti dengan kemoterapi, radioterapi dan kemungkinan hormonal ataupun targeted terapi. Tapi pada peringkat 4 pula perbezaan dia punya rawatan tu berbeza sikit. Tetapi tak semua pesakit perlu menjalani rawatan kemoterapi ataupun radioterapi. So dia bersesuaian dengan kadar ataupun dia punya stage pada yang ada pada ketika itu. Okey. Untuk stage yang keempat paling kritikal tu common rawatan yang dilalui oleh pesakit apa doktor? Baik, kalau peringkat keempat kita akan lihat bagaimana keadaan pesakit itu sendiri. Dan bagaimana keadaan disease itu sendiri, penyakit itu sendiri. Adakah penyakit itu telah merebak ke hati, paru-paru ataupun di tempat-tempat lain yang memerlukan rawatan seperti kemoterapi ataupun tidak, ataupun mungkin hanya sebagai ubat hormonal terapi. So tak semestinya semua pesakit perlu mengambil ubat kemoterapi. Kadang-kadang dia boleh kontrol dengan ubat makan, which is ubat hormonal terapi saja. Mungkin persoalan yang sering difikirkan oleh pesakit kanser payudara inilah until when saya perlu menjalani rawatan dan mengambil ubat. Until when? Pada keadaan bila yang kita boleh katakan seseorang pesakit kanser tu dah survived? Doktor. I see. So, kanser payudara ataupun sebenarnya kanser-kanser yang lain, sebenarnya penyakit ini lebih kurang sama macam kencing manis atau darah tinggi. Tetapi kalau kanser kencing manis darah tinggi, dia orang makan ubat tu sampai akhir hayat dia. Tetapi tidak pada kanser payudara ataupun kanser-kanser lain. Biasanya kita akan bagi rawatan. Rawatan ini, contoh rawatan kemoterapi, kita ada beberapa cycle untuk memberi pada pesakit tersebut, dan selepas habis cycle tersebut kita membuat surveillance. Kita hanya membuat pemantauan, kita lihat sama ada kanser itu datang balik ataupun tidak. Tadi sebelum kita berhenti rehat tadi doktor ada terangkan bahawa HRT, hormone replacement therapy itu disyorkan oleh pakar perubatan sebab ada banyak isu yang berkait dengan HRT ini. Tidak. Kesan-kesan sampingan itu bagaimana? Tidak. Sebenarnya biasanya HRT tidak bukanlah satu hormone replacement therapy ini bukan yang kita rasa seperti hormonal terapi untuk kanser payudara. Dia adalah benda yang sangat berbeza. Hormonal terapi ini ialah sesuatu ubat, sesuatu rawatan yang kalau kita tengok bersesuaian dengan jenis kanser itu sendiri.